Dari jalanan New York ke tengah-tengah Berlin, keganasan jihadis sekali lagi menjadi tajuk utama. Dan ketika Washington mendesak untuk diplomasi, Israel pula berkata mereka telah membongkar salah satu rahasia nuklear terbesar Iran. Kami akan jelaskan mengapa kedua-dua cerita ini penting sebentar lagi dalam Kuad hari ini. Selamat kembali ke Kuad di JNS. Saya Emily Schrader dan saya berada di studio bersama Bellamy Shoshana dan secara jarak jauh kami bersama Fleur. Seronok dapat bersama Anda semua. Ia Minha merupakan minggu yang sibuk dan banyak perkara yang perlu dibincangkan. Pertama sekali, kita telah menyaksikan serangan pengganas yang mengerikan di New York City. Selepas kenyataan Mamdani mengenai Perdana Menteri Netanyahu, di mana beliau memanggilnya penjenayah perang dan memfitnah beliau serta negara Israel dengan pelbagai tuduhan. Tetapi sejurus selepas itu, kita melihat seseorang nampaknya mengambil message ini secara serius dan bertindak di luar sebuah sinagog di bandar itu, mencederakan 2 orang. Terdapat kejadian tikaman. Dan Anda tahu, pelaku telah ditangkap. Tetapi dari mana semua ini datang? Anda tahu, adakah pemimpin seperti Mamdani mempunyai tanggung jawab dalam situasi seperti ini? Maksud saya, daripada beliau, kita tidak melihat apa-apa selain hasutan sejak hari pertama. Saya rasa Bellamy, kita akan mulakan dengan Anda. Saya tahu Anda tinggal di Bandaraya New York. Anda adalah penduduk New York. Maksud saya, adakah begini keadaannya? Sejauh mana kita telah jatuh dengan apa yang sedang berlaku? Ia tidak pernah begini sebelum ini. Kami sudah nampak perubahan yang sedang berlaku di New York. Tetapi apabila kami, anda tahu, mengendahkan amaran bahawa dialah orang paling teruk yang boleh dipilih sebagai Datuk Bandar kerana sebenarnya tiada accountability. Dan kemudian apabila anda lihat apa yang berlaku pada Tisha B'Av, tiba-tiba sahaja ada satu hantaran daripadanya yang berkata, saya ingin mengucapkan kepada semua orang, setiap seorang Yahudi di 5 daerah, anda tahu, puasa yang bermakna dan sebagainya. Jadi, tetapi jika anda berkata, walau sekejap bahawa Baitul Maqdis tidak wujud kerana ia adalah Palestin, tetapi tidak tahu bahawa orang Yahudi menghadap ke arah Israel. Sama ada mereka berada di 5 daerah atau tidak, itu bermakna Israel adalah untuk orang Yahudi. Saya sangat jelas sekali. Mamdani tidak tahu apa itu Tisha B'Av. Saya rasa itu memang jelas. Shoshana, awak juga orang New York. Maksud saya, apa pendapat awak tentang kekecohan ini? Ia sangat mengecewakan, menyedihkan, dan benar-benar membangkitkan kemarahan. Karena saya rasa kita semua tahu kan, bahwa apa yang kita katakan dengan kata-kata akan membawa kepada tindakan. Saya tak perlu buktikan perkara ini, ia telah terbukti sepanjang sejarah, dan Mamdani tahu tentangnya. Tapi dia bercakap bercabang lidah. Dan apa yang dia lakukan ialah berkata, Yahudi sebagai orang Yahudi dan agama Yahudi sebagai satu agama, saya tiada masalah dengan itu. Yang jahat adalah penjenayah perang, kamu tahu, dan penjajahan itu yang salah. Dan bercakap tentang Netanyahu, seolah-olah dia hakim, juri, dan pelaksana hukuman adalah benar-benar satu hasutan. Tiada keraguan tentang itu. Dan kemudian berkata, saya benar-benar berharap 2 orang New Yorker itu, dan sudah tentu, dalam videonya dia menyebut seorang sebagai Yahudi dan seorang lagi sebagai orang Asia. Saya pun tak pasti apa maksud Asia sekarang, kerana di sesetengah tempat ia bermaksud orang Pakistan. Di Pakistan, sudah tentu ia bermaksud Jepun. Saya pun tak tahu. Pemulihan sepenuhnya, dan tiada ruang untuk antisemitisme atau sebarang bentuk perkauman di New York. Maksud saya, siapa lagi yang percaya kata-katanya? Siapa yang percaya apa-apa yang dia cakap? Sama ada tentang bas percuma atau tentang orang Yahudi di jalanan. Saya rasa masalahnya ialah masih ramai yang cukup percaya dengan apa yang dikatakan sehingga sanggup bertindak mengenainya. Dan saya rasa ia sangat-sangat membimbangkan. Malah NYPD sebenarnya telah membantah perkara ini. Mereka sangat marah kerana Mamdani menyeru untuk mengadakan protes apabila Perdana Menteri tiba di Israel menentang Israel. Perkara terakhir yang diperlukan oleh Bandaraya New York ialah lebih banyak protes demi perjuangan Palestin anti-Israel yang memuja kematian. Maksud saya, kenapa kita masih di sini? Jika anda lihat dari segi politik, saya masih ingat hari ketika Donald Trump dilantik sebagai presiden buat pertama kali. DC seperti terbakar. Dia betul-betul terpaksa menutup kedai, rumah, apa saja, tetapi tiada siapa pun bercakap tentang perkara itu. Ia tiba-tiba sahaja hilang. Dan saya tidak akan menggunakannya sebagai perbandingan dengan 6 Januari dari segi hasutan. Tetapi ia agak pelik apabila anda melihat sebuah negara dan rakyatnya yang jika anda boleh menjual perkara yang sama kepada mereka, anda boleh memilih bila ia benar. Anda boleh bila ia tidak. Ia berbahaya. Sebab tiba-tiba apabila Black Lives Matter sedang berlaku dan semua rompakan sedang berlaku dan mereka berkata, anda tahu, mereka mencuri kasut Gucci untuk makanan. Maaf, kenapa anda perlukan kasut Gucci untuk makanan? Maksud saya tak tahu tentang anda, tapi saya perlukan. Macam, itu memang penting. Louboutin, saya tak kisah. Saya cuma rasa yang Mamdani memang tahu dengan tepat. Dia cuma bergurau. Dia tahu betul apa yang dia buat. Dia ini seorang ahli politik yang licik dan berkira-kira. Dan dia tak mampu tunaikan janji bas percumanya. Dia tak mampu tunaikan janji sewa rumah yang lebih rendah. Dia tak mampu tunaikan mana-mana janji komunis gilanya. Jadi, apa yang kamu buat bila kamu tak mampu tunaikan janji? Kamu alihkan perhatian. Jadi, dia alihkan perhatian kepada orang Yahudi kerana itu popular dalam kalangan penyokongnya.
Dia sangat berkira-kira. Dia tahu betul apa yang dia lakukan. Polis, seperti yang kamu sebutkan, sangat marah dengannya kerana apa yang dia lakukan hanyalah mencetuskan kekacauan. Tetapi apa yang sebenarnya sedang berlaku di New York? Selain daripada hakikat bahawa ia kelihatan lebih kotor daripada sebelumnya dan selain daripada hakikat bahawa kamu tak mampu tunaikan janji, adalah syarikat-syarikat Fortune 500 utama sedang meninggalkan bandar itu. Goldman Sachs, apa yang lebih mengabangkan New York selain Goldman Sachs? Ia sudah tiada. Mereka akan pergi ke Texas atau Florida. Saya tak ingat. Lelaki itu sedang memusnahkan bandarnya dan dia menyalakan rokok dengan unggun api. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Ia memang gila. Ia memang tak masuk akal. Tapi ia juga sebenarnya tidak mengejutkan bila kita lihat keseluruhan ideologi dan juga sejarah hidupnya. Maksud saya, dia adalah pengasas Students for Justice in Palestine di university dia sendiri. Latar belakang dia memang sudah tentu bukan profesional, tetapi banyak terlibat dalam aktivisme dalam kalangan ini. Dia adalah anak orang berpengaruh yang tidak pernah benar-benar perlu berusaha untuk apa-apa. Dia tidak pernah mempunyai kerjaya sebenar. Dan sekarang dia menggunakan rasa berhak dan mentaliti yang sama itu dari jawatan awam. Ia memang menakutkan. Dan perkara yang benar-benar menarik perhatian saya tentang videonya ialah ia bukan sekadar memesongkan naratif atau menumpukan pada perkara negatif atau mengeluarkannya daripada konteks. Seperti yang biasa kita lihat dengan bias anti-Israel. Ya, ia memang pembohongan terang-terangan. Benjamin Netanyahu ialah penjenayah perang, arkitek kepada genosid dan dahsyat terhadap rakyat Palestin. Beliau bertanggungjawab atas pembunuhan lebih daripada 73,000 orang, atas mencacatkan puluhan ribu kanak-kanak, atas ramai yang kebuluran kerana beliau menghalang makanan dan bantuan kemanusiaan daripada sampai kepada mereka. Semua ini sementara kita, sebagai rakyat Amerika, membayar untuk bom-bom yang digunakan untuk membunuh. Netanyahu ialah penjenayah perang. Tidak, sebenarnya dia bukan. Itu adalah definisi undang-undang. Dia belum pernah disabitkan dengan perkara seperti itu. Jadi Anda tidak boleh membuat kenyataan seperti itu. Dan apabila Anda adalah wakil negeri atau bandar atau negara undang-undang, Anda sepatutnya tahu undang-undang. Dan ia menjadi semakin teruk selepas itu. Anda tahu ada kebuluran dan kelaparan, pekerja bantuan dibunuh, semua perkara mengarut yang dia dakwa tanpa sebarang bukti dan tiada siapa yang meminta dia bertanggungjawab atasnya. Tiada siapa yang meminta mereka bertanggungjawab kerana kata-kata sudah tidak bermakna lagi. Dahulu, kata-kata dianggap sebagai keganasan, betul? Dulu memang begitu. Tapi sekarang tiada siapa yang benar-benar peduli atau mendengar atau mahukan sesuatu yang benar-benar bermakna. Jadi Mamdani pula bercakap tentang perkara yang tiada kaitan dengan Manhattan, tiada kaitan dengan, 5 daerah. Maksudnya New York. Tiada kaitan yang ada dengan di luar 5 daerah. Manhattan? Ya, saya tahu. Ada sesuatu yang lain. Dan sebenarnya saya akan katakan sebagai seseorang seperti yang awak katakan yang membesar di New York, ia sangat menyedihkan kerana saya rasa satu perkara yang orang di luar Amerika dan di luar New York tidak benar-benar faham ialah bagaimana sama ada awak mahu bercakap tentang awak tahu bagaimana ia dibina oleh penjajahan. Saya faham itu. Tetapi pada akhirnya, orang yang datang ke Amerika Syarikat, mereka benar-benar mahu membina kehidupan yang lebih baik dan mereka bekerja bersama-sama, Yahudi, Itali, Ireland dan sebagainya. Ia memang teruk, seperti ada ketegangan kaum, tetapi mereka berjaya mengatasi perkara-perkara itu. Dan sekarang, saya rasa seperti New York dan Amerika sedang ditarik semula ke dalam ketegangan kaum itu. Ditarik semula ke dalam perpecahan ini, berbanding dengan apa yang telah kita bina bersama. Dan itu adalah pengakhiran masyarakat. Itu adalah pengakhiran masyarakat. Apa yang saya rasa sangat lucu ialah, maksud saya, lihatlah, kita semua tahu bahawa semua cerita kononnya dia akan menangkap Netanyahu itu hanyalah satu persembahan, hanyalah satu sandiwara. Dia tidak pernah mempunyai kuasa itu. Dia memang tidak akan pernah ada. Ia hanyalah satu jenaka. Semuanya dari awal lagi, dia memang badut dan ini semua hanyalah satu jenaka. Tetapi apa yang saya perasan dalam talian, yang saya sangat suka ialah dia benar-benar membuat orang Itali marah kerana dia buat peta tentang pendatang yang menonton bola sepak untuk Piala Dunia. Dan dia tidak letak Little Italy. Dia juga tidak letak orang Yahudi, sudah tentu. Jadi dia tidak letak pengasas New York, iaitu orang Itali dan orang Yahudi. Tapi orang Itali betul-betul marah dan entah kenapa saya masuk dalam algoritma orang Itali yang marah pada Mamdani. Mereka Dan marah. saya menikmatinya. Setiap detiknya. Ia sangat indah. Tetapi ia kembali kepada kenyataan bahawa orang Yahudi adalah yang pertama, yang mula-mula terkena, seperti kamilah yang membunyikan amaran. Tetapi Anda akan jadi yang seterusnya. Setiap kali kami pergi, di sini seterusnya, dan perkara yang baik tentang mendemonisasikan orang Yahudi cukup lama, dan mereka akan bertindak seperti ini, awak akan belajar. Ya, awak akan belajar dengan sangat cepat. Ya, malangnya kami melihat perkara itu berlaku dalam 48 jam yang lalu. Maksud saya, kami melihat serangan ini di Berlin semasa acara Gay Pride. Rupanya pelakunya memang pengganas Islamis, kononnya mengejutkan. Malangnya, kami melihat ramai orang dari komuniti itu memberi reaksi terhadap perkara ini seolah-olah kecewa. Menggerut. Sebenarnya, ada klip video seorang wanita muda yang mengadu betapa sedihnya dia kerana penyerang pengganas itu memang seorang Muslim Arab dan bukannya orang kulit putih. Diese Nachrichten zu bekommen, dass
dass beim CSD ein Auto reingerast ist, ein Mann in einem Auto. Und was auch für mich schockierend war, ist, dass das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es nicht. Dan di situ kita dapat lihat sekali lagi intersectionality. Kita tidak semua berjuang untuk perkara yang sama, tetapi kita saling menyokong dalam saat-saat seperti ini. Dan itu sangat indah. Memang gila. Gila apa yang sedang berlaku. Tapi awak memang betul. Ia bermula dengan orang Yahudi dan tidak berakhir di situ sahaja. Ia tidak pernah berakhir. Sekarang kita berada di Kanada. Sekarang ada 2 kedai roti saya. Dua kedai roti bagel. yang telah ditembak. Saya maksudkan, ada beberapa sinagog yang telah ditembak. Mereka asyik melepaskan tembakan ke arah institusi dan perniagaan Yahudi. Biasanya pada tengah malam. Seperti apabila mereka tahu tiada sesiapa di sana. Jadi nampaknya seolah-olah mereka bukan cuba untuk membunuh sesiapa, tetapi jelas sekali niat mereka adalah untuk menakut-nakutkan, Dan serahkan, ya. untuk meneror, untuk membisukan komuniti-komuniti ini. Ia sebenarnya Dan ia untuk sebenarnya menormalkan. hanya Jangan menormalkan. lupa, bagaimana ini menormalkan perkara-perkara ini. Karena dulu kita akan terkejut, terperanjat, ngeri. Kita perlu lakukan sesuatu dengan segera apabila kita dengar tentang perkara-perkara ini. Dan sekarang ia macam hari biasa sahaja. Bercakap tentang itu dan penormalan radikalisme, maksud saya, memang ada. Insiden ini melibatkan seorang pelajar di University Cornell. Dia ditawarkan latihan industri daripada sebuah syarikat milik Yahudi dan dia membalas, yang kini terkenal. Saya tidak mahu bekerja untuk orang Yahudi. Perkara ini menjadi sangat-sangat tular. Sejak itu, terdapat satu video yang telah dikeluarkan di mana seorang wartawan penyamaran bertanyakan beberapa soalan kepadanya tentang pandangannya. Mari kita lihat dan lihat sejauh mana dia benar-benar menyesal. Adakah terdapat sebarang reaksi balas daripada sekolah anda? Bagaimana pihak sekolah memberi respon dalam apa-apa cara? Hanya satu notis saja dan mereka sedang mengadakan. Pasukan juga telah menghubungi. Tetapi setakat ini mereka kata tiada apa-apa yang berlaku di pihak mereka. Saya rasa sebab saya tak cakap apa-apa yang boleh diklasifikasikan sebagai kebencian. Satu-satunya perkara yang saya dapat hanyalah latihan industri tanpa bayaran bekerja untuk orang Yahudi. Sebenarnya hampir semuanya hanya orang Yahudi saja. Ya. Syarikat tempat saya bekerja sebelum ini juga dikendalikan oleh orang Yahudi. Ya, sebab itulah saya dipecat. Saya dipecat. Anda hanya perlu lihat keadaan sebenar dan sedar bahawa memang tak ada cara untuk anda dapat kuasa. Maksud saya, kecuali kalau anda sanggup pakai topi kecil itu, betul? Pergi cium. Dinding itu, betul. Maksud saya, semua budak di pejabat kami selalu bergurau tentang orang Yahudi. Betulkah? Mereka semua bersikap perkauman. Jadi saya rasa macam, jangan risau. Kita akan baik-baik saja. Untuk golongan boomer dan semua generasi yang lebih tua, Ya, mereka ada insentif untuk tidak melihat kebenaran hanya kerana mereka mendapat banyak manfaat dengan mengabaikannya. Betul. jadi nampaknya satu-satunya cara untuk dapatkan kerja sekarang ini adalah bekerja untuk orang Yahudi. Maksud saya, mungkin itulah sebabnya kita semua ada di sini. Ya, ya. Kita Menguasai semua telah dunia, dihasilkan. mengendalikan Kita semua segala-galanya. profesional. Kami adalah Yahudi. Profesional. Ya, tidak. Ia memang membimbangkan. Ia sangat membimbangkan untuk melihat orang-orang ini bukan sahaja memegang pandangan berat sebelah, tetapi juga berkeras dengan pandangan tersebut. Tidak memahami. Dia Daripadanya. telah mengumpulkan Bukankah dia begitu? Awak pergi bekerja. $25,000. Saya Awak sayang pergi awak. bekerja. Saya Saya pasti sayang akan coba awak. lawan awak Tapi- untuk $25.000 dalam poket saya. Saya ada beberapa perjalanan yang perlu dilakukan. Dengar, saya ada cita rasa mahal. $25,000. Tak cukup, tak cukup. Tidak. Tapi kalau kita naikkan sikit lagi, kita boleh bincang. Tidak. Ia memang gila sebab saya betul-betul ingat walaupun ketika saya, awak tahu, ketika saya anggap dia sebagai si celaka pilihan saya fikir inilah yang perlu awak lakukan. Berdiri menentang orang Yahudi dan tunjukkan kebencian awak terhadap mereka dan awak akan diberi ganjaran. Dalam masa kurang daripada 48 jam, mereka hampir mencapai $10,000. $10,000. Jadi, tapi apa yang dia katakan tentang generasi muda itu memang benar. Dan saya rasa malangnya kita perlu bercakap tentang perkara itu kan. Kita perlu mengakuinya, kita perlu bercakap mengenainya. Kita perlu faham dari mana ia datang. Semuanya TikTok, Instagram, media sosial, dan kampus yang dibiayai Qatar. Ia ada di mana-mana. Ia adalah penyahinsanan. Maksud saya, cara dia bercakap tentang bagaimana budak-budak selalu bergurau tentang perkara ini dan mereka selalu cakap, ya, Yahudi ini, Yahudi itu. Seperti saya tak dibesarkan untuk bercakap begini. Tak. Tentang mana-mana golongan minority. Dan kalau saya buat begitu, saya pasti dah kena tampar oleh ibu bapa saya. Jadi idea bahawa ini semua begitu ya, Bagaimana dengan ibu bapa mereka? sudah dianggap perkara biasa. Adakah mereka tahu apa yang anak-anak mereka lakukan atau mereka tidak peduli? Atau adakah Anda tahu apa yang anak-anak Anda katakan atau Anda tidak peduli apa yang anak-anak Anda katakan? Pukul 10 malam, adakah anda tahu di mana anak-anak anda berada? Ya, siapa lagi yang ingat benda itu? Saya ingat itu. Tapi Anda tahu, kami duduk di sekeliling meja dan apabila anak-anak saya mulai menyimpang, jika ada antara mereka yang menyimpang ke arah itu, mereka akan ditegur dengan sangat cepat. Ia tidak dibenarkan. Dan saya benar-benar rasa Anda semua di rumah patut bercakap dengan anak-anak Anda dan berkata, "Hey, adakah kamu pernah dengar perkara ini? Hey, apa pendapat kamu tentang perkara ini?" Dan berbuallah tentangnya. Karena jika tidak, orang lain akan berbual tentangnya dan memberi pengaruh kepada anak-anak Anda. Saya memang rasa institusi seperti Al Jazeera yang sememangnya dibiayai oleh kerajaan Qatar perlu mengingatkan orang ramai tentang perkara itu setiap kali kami membangkitkannya. Apa yang mereka lakukan bermula dalam bahasa Arab dan berkembang ke semua platform bahasa lain mereka, memang begitulah. Ia adalah penormalan penyahmanusiaan terhadap pelbagai kumpulan manusia yang sejujurnya golongan pelampau Islamis menganggap mereka tidak diingini atas apa jua sebab.
Ia boleh jadi penganut Kristen di Timur Tengah. Ia boleh jadi Yazidi. Ia boleh jadi Kurdi. Ia boleh jadi Yahudi. Selalunya Yahudi. Ia bermula dengan kami. Dan ia memang toksik. Sungguh toksik apabila ia dibiarkan merebak ke seluruh dunia barat tanpa sebarang kawalan. Maksud saya, Fleur, awak telah melakukan banyak perkara di kampus. Cuba membawa orang ke Israel sebagai satu alternatif yang munasabah, yang saya rasa sangat hebat. Apa yang awak dengar daripada para pelajar? Adakah ini retorik biasa yang dihadapi oleh pelajar Yahudi di kampus? Apa yang kami dapati ialah ada pelajar yang mahu berpindah selepas setahun di kolej kerana mereka tidak mahu hidup begini. Mereka tidak mahu menjadi orang yang ditunjuk-tunjuk oleh orang lain. Di UK, ia malah lebih membimbangkan kerana saya rasa 1 atau 2 daripada 5 pelajar mengatakan mereka tidak mahu tinggal bersama seorang Yahudi di asrama. Jadi, universiti hanyalah kemuncak kepada perkara ini. Tetapi doktrinasi itu bermula semakin awal dan semakin awal. Anda tahu, kita pernah ada di sini Miss Rachel sebagai si bangsap minggu ini beberapa kali. Kita tahu bahawa China ada dalam telefon semua orang melalui TikTok. Kita tahu bahawa Qatar telah melaburkan sejumlah wang yang luar biasa. Sekarang, anda tahu bukan sahaja $8 bilion pembiayaan kolej yang dikatakan telah disumbangkan oleh Qatar. Tetapi, anda tahu Profesor Charles Malls yang saya temu bual beberapa minggu lalu di Kufi memberitahu saya bahawa mereka menemui lagi $100 bilion wang yang telah dimasukkan oleh Qatar ke dalam semua bidang pendidikan. Dan kini mereka juga menyasarkan pendidikan dari tadika hingga tingkatan 5. Mereka, anda tahu, mereka menggunakan ideologi woke yang bodoh ini untuk membantu Amerika atau Barat meruntuhkan diri sendiri. Mereka tahu mereka tidak boleh mengalahkan kita secara ketenteraan. Mereka tahu mereka tidak boleh mengalahkan Amerika dan Israel secara ketenteraan. Jadi, apa yang akan mereka lakukan? 2 perkara. Satu ialah memusnahkan Amerika, melemahkan semangat. Itu asasnya. Melemahkan semangat Amerika, membenci dirinya sendiri. Dan kemudian memisahkan Amerika daripada Israel dan daripada sebarang bantuan daripada Israel. Ya, memang klasik. Mereka melakukannya dengan sangat baik dan kita baru hendak mula bertindak. Itulah yang sedang berlaku. Inilah sebenarnya yang cuba dilakukan oleh KGB kepada seluruh sekali. Barat. Perkara yang saya perhatikan dalam 2 minggu lepas, saya akan katakan ialah kita banyak bercakap tentang ancaman, anda tahu, keganasan jihad dan ideologi Islamis. Dan itu memang sesuatu yang Qatar cuba promosikan. Begitu juga dengan semua kempen pengaruh lain dari Republik Islam dan negara Islam yang lain. Tetapi kita sedang melihat dorongan besar ke arah kiri radikal. Saya tidak maksudkan dasar ekonomi yang lebih sosialis. Saya maksudkan komunisme. Dan kita lihat mereka digabungkan bersama dalam ideologi Islamo-Marxis yang anda tahu, yang kini dicontohkan oleh Zoran Mamdani dan DSA. Dan saya rasa banyak kebencian terhadap Yahudi dan pelbagai bentuk prasangka lain yang kita lihat semakin berleluasa di seluruh Amerika Syarikat sekarang ini berkait rapat dengan perkara itu. Jika anda lihat pada kenyataan terbaru, anda tahu sebelum ini mereka agak berdiam diri mengenainya, DSA, tentang pendirian mereka terhadap beberapa isu ini. Mereka langsung tidak malu. Dalam setiap temu bual, mereka secara terbuka dan tanpa segan silu mengakui bahawa mereka mahu menghapuskan Senat AS. Mereka mahu menghapuskan jawatan presiden. Itu adalah pendapat saya. Saya fikir, macam mana itu boleh jadi? Betul, itu mesti hanya tajuk sensasi. Tidak. Pengerusi bersama DSA ada temu bual pagi tadi bercakap tentang, baiklah, hapuskan Senat, hapuskan jawatan presiden. Mereka mahu menghapuskan ICA. Mereka mahu menjadikan setiap orang di Amerika Syarikat berstatus sah tanpa mengira status mereka. Beberapa langkah lain yang mereka mahu lakukan. Tetapi intipati kesemuanya. Ya, tiada penjara. Tidak. Polis. Ya. Apa nih? Ya. Apa rancangan mereka? Rancangan. Mereka Ini yang mahu mereka tak hidup tahu. dalam Apa rancangan utopia. mereka? Masyarakat utopia. Yang saya rasa apa-apa sajalah. Ia hanyalah apa yang perkara terbaik bagi saya secara peribadi ialah hakikat bahawa ia seperti hidup semula melalui tahun 1930-an. Tetapi bahaya terbesar bagi mereka ialah hakikat bahawa Israel berdaulat, tetapi orang Yahudi sebenarnya tidak. Ia merangkumi seluruh spektrum. Ya. Tepat sekali. Ya. Maksud saya, lihat apa yang sedang berlaku di Australia. Jika saya boleh, Anda tahu, buat kesimpulan logiknya. Jadi di Australia, mereka sebenarnya telah mengadakan Suruhanjaya Diraja mengenai antisemitisme dan perpaduan yang telah mendapati perkara yang mengerikan. Insiden-insiden antisemitisme yang mengerikan. Dan bukan seperti seseorang memanggil saya Yahudi Bagel. Seperti masa saya kecil dulu, saya pernah dipanggil Yahudi Bagel. Tetapi wanita terduduk berlumuran darah sendiri selepas bersalin kerana juru rawat enggan merawat mereka. Atau kanak-kanak dipukul di kamp mereka. Atau Anda tahu, dipukul tepat di muka kerana membincangkan fakta bahawa dia seorang Yahudi.
Atau pelajar university melaporkan bahwa mereka diludah dan menerima tabik Nazi di kampus. Mereka bercakap tentang testimoni demi testimoni, hari demi hari testimoni daripada orang-orang pelbagai umur, pelbagai tempat, pelbagai kedudukan yang berdepan dengan antisemitisme. Ia sangat berleluasa dan tiada siapa yang bercakap tentang perkara ini. Dan ia memang seperti yang kami katakan sebelum ini, ada satu kesimpulan logik daripada hasutan daripada video-video itu. Kita akan bincangkan tentangnya semasa segmen penjahat saya nanti, apa yang sedang berlaku di rangkaian, dan antisemitisme yang sedang memasuki rumah, wajah, sekolah orang ramai. Dan seperti tidak dapat pergi ke hospital karena Anda tidak tahu sama ada Anda akan dijaga atau tidak. Seorang wanita melaporkan menerima IV seperti begitu banyak kali dengan cara yang salah, seperti meletakkannya dengan cara yang salah, seperti awak tahu awak dengar satu cerita dan awak rasa baiklah, tapi awak tak boleh abaikan ratusan cerita. Ya. Dan 2 jururawat itu yang macam, ya, kami letakkan Zionis di Gehenna, yaitu neraka. Kita tak boleh abaikan perkara ini. Dan kita tak boleh bercakap tentangnya seolah-olah ia masalah orang lain. Ia berlaku sekarang, di sini, dan ia adalah masalah kita semua. Sebelum kita beralih kepada Wira dan penjahat kita, saya ingin sentuh tentang hakikat bahwa Perdana Menteri kita melawat Amerika Syarikat tidak akan ditangkap. Bertentangan dengan apa yang Mamdani mahukan, tetapi beliau akan melawat, saya rasa, bertemu dengan Presiden. Dan kita ada beberapa laporan baru tentang bagaimana Israel didakwa tahu di mana sebahagian uranium yang sangat diperkaya itu telah dipindahkan, di mana sebahagian daripada sentrifuge ini berada di bawah tanah, serta mungkin kemudahan lain. Jadi sebelum kita teruskan, saya hanya ingin menyentuh tentang pendapat Anda, apa yang akan berlaku. Maksud saya, apa yang akan kita dengar yang belum kita dengar daripada Perdana Menteri semasa lawatan ke Washington yang akan datang ini. Saya tidak tahu. Fleur, apa pendapat Anda? Saya baru sahaja berada di Washington. Lihat, saya tidak fikir kita akan dengar sesuatu yang hebat. Dan saya rasa itu sebahagian daripada strategi Trump pada masa ini. Dengan menyerang Iran secara bersendirian adalah untuk mewujudkan sedikit jarak sekurang-kurangnya dari segi rupa keadaan kerana tuduhan berterusan bahawa kita memanipulasi. Dan ini adalah perang kita serta segala fitnah darah yang terus berlanjutan. Jadi saya rasa apa sahaja yang mereka bincangkan, kita sebenarnya tidak akan tahu mengenainya. Mereka mungkin ada sedikit perbincangan awam dan kita akan lihat bagaimana Trump dan Bibi, anda tahu, dengan keserasian mereka. Tapi saya rasa mereka sedang merancang sesuatu yang besar akan berlaku kerana ini tak boleh kekal sebagai serangan balas-membalas yang berterusan. Persoalannya ialah, adakah jadual pilihan raya Bibi dan jadual pilihan raya Trump untuk pilihan raya pertengahan penggal, adakah ia selari? Dan saya rasa masalahnya ialah mereka tidak selari. Ya, memang nampak macam itu. Maksud saya agak kecewa pada ketika ini kerana saya rasa ia seperti deja vu setiap minggu. Saya kecewa dengan banyak perkara, Shoshana. Saya kecewa dengan Shoshana. Tidak, tapi ia adalah cerita yang sama berulang kali. Kamu tahu, dan kamu betul saya rasa tentang garis masa itu. Garis masa pilihan raya itu mereka saling bertentangan. Tapi saya rasa kita kena tunggu dan lihat. Maksud saya, apa yang akan berlaku dengan ini? Harapnya, seperti yang saya katakan sejak Januari lagi, saya akan sangat gembira jika saya silap. Tolong buktikan saya salah. Tak begitu gembira dengan keadaan sekarang, tapi awak tahu, kita tengoklah nanti. Kita tengok apa yang akan berlaku. Saya tak tahu. Saya macam, ni setiap 2 saat, saya macam, inilah legasi awak. Inilah legasi awak sekarang. Macam, tolonglah. Saya memang rasa mereka akan buat sesuatu. Ya, saya tak rasa ini akan berakhir macam ni. Saya tak rasa mereka akan ada sesuatu macam, awak tahu, memorandum persefahaman dan kumbaya. Macam, saya tak rasa itu akan berlaku. Soalannya cuma, bila sebenarnya ia akan berlaku? Dan bagaimana saya rasa mereka mungkin akan buat sesuatu secara rahsia. Macam, awak tahu, di lapangan, buat sesuatu di lapangan. Dan kemudian mungkin apabila rejim Iran sedar apa yang sedang berlaku, kita mungkin akan kembali kepada roket untuk seketika. Mari kita teruskan ke segmen kegemaran kita, penjahat dan Wira. Kita mulakan dengan penjahat minggu ini. Shoshana, awak nak mulakan? Penjahat saya minggu ini ialah Uncivilized Media, sebuah saluran media Qatar. Dan Uncivilized Media memang julukan yang tepat sekali. Kerana video mereka yang tidak masuk akal memfitnah rakyat Israel dan mendakwa bahawa kami sedang menjajah laluan mendaki di seluruh Asia dan puncak gunung di Eropah memang gila. Bagi mereka, hanya ada 2 jenis rakyat Israel. Penjenayah perang yang berehat selepas berperang, dan golongan liberal yang melarikan diri dari demokrasi yang sedang gagal. Tonton ini. Orang Israel bukan sekedar peneroka di Israel. Mereka sedang berpindah dan menjajah dunia.
Kita kebanyakannya melihat mereka dalam dua bentuk. Penjenayah perang yang baru sahaja tamat perkhidmatan. Dan kemudian mereka pergi menjalani detox di India. Dan golongan liberal yang melarikan diri dari apa yang mereka dakwa sebagai demokrasi yang sedang gagal. Progetto Baitano. Di permukaan, mereka kelihatan sangat berbeza. Tapi perhatikan bagaimana mereka bergerak di dunia ini. Dan Anda boleh lihat bagaimana Zionisme menghasilkan hubungan tertentu dengan tanah dan orang lain yang bersifat eksploitatif dan ganas. Dan ia tidak terhad kepada Palestina sahaja. Mereka langsung tidak boleh berpura-pura bahwa ini adalah kewartawanan. Ia jelas propaganda Goebbels. Ia adalah tindakan mendemonisasi secara besar-besaran terhadap seluruh bangsa yang dibungkus dengan grafik menarik dan kata-kata populer. Mesejnya mudah. Tiada rakyat Israel yang baik. Kiri atau kanan. Beragama atau sekular. Pekerja kemanusiaan atau tentara. Setiap rakyat Israel bersifat eksploitatif. Ganas. Dan jahat semata-mata karena mereka adalah rakyat Israel. Dan begitulah cara Anda mengubah peraturan. Semua. Semalam. Rasisme bermaksud menilai orang berdasarkan kewarganegaraan mereka. Hari ini ia dipanggil keadilan sosial. Asalkan ia melibatkan orang Israel. Dan rakyat Israel sudah pun diserang, diganggu dan dihalau keluar dari restoran serta hotel di seluruh dunia hanya karena asal-usul mereka. Tetapi inilah tujuan mereka. Bayangkan membelanjakan ribuan dolar untuk mempromosikan sebuah video bagi mengajar jutaan orang supaya melihat rakyat Israel bukan sebagai manusia, tetapi sebagai penjahat. Dan itulah maksudnya, untuk membuat dunia melihat rakyat Israel sebagai ancaman langsung kepada mereka di mana sahaja mereka berada, seolah-olah cara hidup mereka sedang diserang oleh orang yang mungkin kelihatan seperti mereka, tetapi sebenarnya tidak sama seperti mereka. Ia pada dasarnya adalah propaganda Nazi secara terang-terangan, dan propaganda itu mengindoktrinasikan. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan sejarah mempunyai nama untuk perkara itu. Hanya Hinsanan. Setiap kekejaman yang pernah berlaku di dunia bermula di sini. Video ini ialah contoh yang sangat jelas. Yang lain lebih halus, tetapi mereka ada di mana-mana. Dan mereka sedang menjalankan agenda itu apabila semakin ramai orang membenarkan serangan terhadap rakyat Israel di mana sahaja mereka berada. Saya minta Anda supaya berhati-hati dan berada di pihak yang benar dalam sejarah. Saya rasa menggigil. Maafkan saya. Video itu sangat mengerikan, sangat dahsyat. Dan saya sebenarnya ingin sambung dari situ kerana penjahat saya minggu ini ialah Tala Kadura yang merupakan wartawan atau lebih tepat lagi wartawan dalam video itu. Dia sebenarnya pengasas bersama Uncivilized Media ini. Saya percaya mereka berdaftar di Qatar. Saya ada selidik sedikit, tetapi mereka sendiri mendakwa bahawa mereka berada di Palestin. Jika anda lihat di media sosial mereka. Sekarang Tala sendiri sebenarnya berasal dari Lubnan, tetapi dia mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam melakukan jenis penyahinsanan seperti ini, khususnya berkaitan dengan Israel. Maksud saya, jika Anda lihat di media sosialnya, hampir semuanya adalah tentang mengkritik Israel secara obsesif. Dan kemudian pada tahun 2024, pada bulan Mei, dia telah membuat satu lagi dokumentari seperti yang kita baru lihat, tentang bagaimana Israel menculik kanak-kanak. Dan sekarang dia berkongsi satu lagi kupasan mendalam tentang kebejatan Israel, kali ini terhadap Yahudi Arab. Saya suka bila mereka buat begini. Tiada istilah Yahudi Arab. Saya pasti Fleur boleh jelaskan dengan lebih baik daripada saya, tapi memang tiada istilah Yahudi Arab. Ia adalah istilah rekaan untuk memperalat identiti Yahudi, milik orang Yahudi yang memang asal dari rantau ini, yang memang asal dari tempat ini. Dan mereka mahu mengarabkan mereka, seperti yang dibayangkan oleh Yasser Arafat. Berhenti guna istilah ini. Ia adalah istilah penjajah. Ia adalah cobaan untuk memadam identiti Yahudi. Dan saya benar-benar sudah bosan mendengarnya. Sesiapa yang melakukan perkara seperti ini, menulis Yahudi Arab, memang sengaja melakukannya. Baiklah, jadi dialah si bangsat minggu ini, Tala Kadura. Sebenarnya, Anda tahu, Anda tak boleh buat video seperti itu tanpa ada semangat seseorang di sebaliknya, betul tak? Dia sedang melihat video itu. Dia sedang melihat ke kamera dan Anda rasa, ya Allah, orang Israel akan datang untuk tangkap saya. Anda betul-betul rasa seperti, ada satu yang besar. Kami tahu tentangnya. Mereka sedang mendaki laluan di Asia dan puncak gunung di Eropa dan mereka akan datang cari Anda. Maafkan saya cuba buat mat buka. Maksud saya, tiada siapa yang akan datang untuk ambil awak. Kami tak peduli. Ya, serius. Saya tahu, mereka memang suka sangat melancong. Memang betul. Memang betul. Seterusnya, siapa orang paling teruk bagi awak? Orang paling teruk bagi saya ialah Megyn Kelly. Bagus juga. Bukan kali pertama. Mungkin bukan kali terakhir. Tapi sekarang, seperti biasa, dia sekarang jadi mangsa kerana dia mendakwa bahawa Ben Shapiro tidak akan pernah mendapat platform dan tidak akan pernah menjadi siapa dia sekarang jika bukan kerana muncul dalam rancangan dia. Tetapi kerana dia telah benar-benar menegur Candace Owens, menegur Tucker Carlson, sekarang dia pula yang diserang. Dia diserang di atas pentas, di Turning Point.
dan dia benar-benar diserang. Ini bukan satu taktik. Dia menegur dia kerana tidak benar-benar meminta Tucker Carlson untuk mengambil pendirian yang jelas. Dan sebenarnya dia sudah terlalu jauh menyimpang pada ketika ini. Sebagai manusia, kita cuma fikir, baiklah, itu kawan awak. Tapi awak memang boleh nampak seluruh jentera Qatar di sebalik semua ini. Kerana memang ada orang yang betul-betul berkata, ya, awak memang betul. Seolah-olah dialah syaitan itu. Ben Shapiro ialah masalahnya, bukan awak. Ia sangat menyedihkan bagi saya sebagai seseorang yang telah lama mengenali Ben dan membantu membentuk Ben. 100%. Dia menjadi bintang dalam rancangan saya. The Kelly File. Saya sangat sedih melihat perkara ini berlaku. Dan seperti memang tiada sebab langsung untuk pergi sibuk mempersoalkan tetamu di rancangan orang lain dan cuba merendahkan seseorang yang begitu menarik. Tetapi, dan saya maksudkan ini sebagai pujian, Selembut, Piers Morgan. Kerana kenapa? Tidak, saya mengkritik Israel. Tidak, awak pergi lebih jauh daripada itu. Kerana awak mula mempercayai teori konspirasi yang semuanya fitnah darah, sangat anti-Yahudi dan lebih daripada itu, menafikan kemanusiaan orang Yahudi dan rakyat Israel. Dan kemudian saya minta maaf. Pada ketika ini, saya betul-betul minta maaf. Saya akan cakap sesuatu yang agak kasar. Implan dagu awak sedang menarik awak ke arah yang salah. Berhenti membayar untuk kelihatan seperti wanita transgender. Duduk dan nilai semula tindakan awak sendiri. Saya minta maaf. Jangan minta maaf, gadis. ya Megyn Kelly memang buat Megyn Kelly ini bukan pada dirinya sendiri. Ya, saya setuju. Megyn Kelly berpaling kepada dirinya sendiri. Dia sebenarnya hanya terus berkeras daripada berkata, oh, tunggu sekejap, mungkin saya sudah melampaui batas. Dan sekarang tiada siapa yang berakal boleh menuntut dia melakukan apa-apa lagi. Ya. Awak tahu, dia buat perkara lain dalam rancangannya. Untuk saya, contohnya, seseorang hantar saya video tempoh hari tentang dia selepas menopause. Dia buat satu rancangan tentang hormon. Ini sangat berguna untuk saya. Saya tak boleh tonton. Saya memang tak boleh tonton. Apa-apa pun. Fleur, siapa orang paling teruk pilihan kau? Okey. Jadi Kabinet Baharu UK belum pun berkuasa selama 5 minit dan Perdana Menteri baharu yang dipilih tanpa proses demokrasi kerana beliau dipilih oleh partinya sendiri, bukan oleh rakyat UK, bernama Andy Burnham, tidak berkuasa. 5 minit kemudian dia sudah mengeluarkan kenyataan ini. Memohon maaf kerana mereka tidak cukup membantu Gaza. Keir Starmer itu, yang kami sangka adalah lelaki paling penakut tahun ini, telah mengambil dasar-dasar itu. Terlalu lembut terhadap Israel. Pada dasarnya, Israel adalah, anda tahu, kita sepatutnya telah menyeru gencatan senjata lebih awal. Kita masih perlu memastikan ada lebih banyak bantuan kemanusiaan. Dia kembali kepada perkara yang berlaku setahun setengah lalu, lelaki ini, dan meminta maaf. Dia telah meminta maaf. Perdana Menteri Baharu Britain telah meminta maaf kepada pihak yang berkenaan. Dengan kata lain, pengundi Islamis tentang hakikat bahawa Parti Buruh telah menghampakan pengundi Islamis berhubung isu Gaza. Beliau baru 5 minit memegang jawatan seolah-olah UK belum cukup banyak masalah. Tidak, ekonomi mereka sedang mundur, malah mencatat angka negatif, manakala ekonomi kita bergerak jauh lebih maju dengan angka positif. Pelaburan langsung asing mereka berada di tahap paling rendah. Ekspor mereka menurun. Ini adalah satu masalah. UK berada dalam dilema ekonomi yang sebenar. Mereka mengalami kelembapan. Ekonomi, mereka telah memperlahankan pelaburan. Mereka mempunyai banyak masalah. Tetapi lelaki ini baru berkuasa selama 5 minit. Dan inilah yang dia bicarakan sudah tentu. Kerana itulah, sekali lagi, taktik pengalihan perhatian. Dan kemudian Menteri Pertahanan barunya, seorang lelaki bernama Wes Streeting. Saya rasa dia tak pernah berkhidmat dalam tentera seumur hidupnya. Dan dia, saya baru nampak semalam, dia cuba mengambil hati Trump sebab dia jelas sedar mereka dalam masalah dari segi keselamatan. Kalau Amerika berundur, lelaki ini keluar berkata atau satu video telah dikeluarkan yang menunjukkan dia berkata bahawa kita sedang menyaksikan satu pembunuhan beramai-ramai di depan mata kita sendiri. Dan apabila ditanya sekali lagi tentang video ini, sekarang dia adalah Menteri Pertahanan. Dia berkata, saya tetap berpegang pada apa yang saya katakan. Jadi itulah dia, sampah masyarakat minggu ini. Menteri Pertahanan, Setiausaha Wes Streeting, Andy Burnham, Perdana Menteri baru, Kerajaan lemah Parti Buruh.
Mereka baru sahaja memerintah. Negara ini sedang menuju kehancuran. Keselamatan dan tenaga mereka adalah isu yang sangat-sangat penting. Isu yang menyentuh kelangsungan ekonomi UK. Dan apa yang mereka bincangkan? Gaza. Ya, sebab itu memang mendapat sambutan daripada orang yang perlu terus mengundi mereka. Mereka belum sedar lagi bahawa mereka hanyalah alat berguna dalam permainan yang jauh lebih besar. Mereka adalah orang jahat pilihan saya minggu ini. Mereka memang orang jahat yang memang sangat layak dipilih. Saya rasa tidak. Namun, tidak semestinya salah untuk meminta maaf kerana tidak menyeru gencatan senjata lebih awal. Saya tidak setuju dengan anda tentang itu. Saya rasa masa terbaik untuk menyeru gencatan senjata adalah pada 6 Oktober. Itu memang masa yang sangat sesuai. Mereka boleh memulangkan mayat-mayat tebusan dan tebusan yang ada di sana pada 6 Oktober yang telah diculik bertahun-tahun sebelum ini seperti Avram dan Gistu, Hisham al-Asaid, dan mayat seorang askar yang terkorban. Mereka telah menyimpan semua itu selama bertahun-tahun sebelum ini. Saya rasa itu adalah masa yang sangat sesuai untuk UK menyeru gencatan senjata. Ya, mereka sebenarnya boleh melakukan begitu banyak perkara. Dan dengan segala rasa tidak hormat kepada entah apa nama si dungu ini. Maafkan saya. Setahun yang lalu pada hari ini, saya berdiri di hadapan bantuan itu. Saya berdiri di hadapan bantuan yang rosak di bawah matahari. Lampin bersepah di lantai. Sebab kalau awak betul-betul nak cakap tentang bantuan kemanusiaan, naik kapal terbang dan pergi ke sana supaya awak boleh lihat sendiri dengan mata kepala awak. Cukup. Ya, lihat, ini sekali lagi. Taktik pengalihan. Iya, sekali lagi. Dan satu faktor pengalihan. Britain sedang berpecah belah. Saya baru saja di sana. Dan apa yang peliknya semasa saya di lapangan terbang Heathrow. Dan saya sedar daripada mungkin ribuan orang yang berada di sana pada masa yang sama. Saya juga berada di sana. Saya mungkin salah seorang daripada mungkin berpuluh-puluh orang Yahudi sahaja. Terdapat ratusan dan ribuan orang dari seluruh dunia. Mereka tidak kelihatan seperti saya, tidak berpakaian seperti saya, tidak berdoa seperti saya. Tetapi kita adalah tumpuan dunia. Ya. Dan itu karena semua orang di semua negara ini, mereka mendapat manfaat apabila cahaya matahari, atau saya patut katakan sorotan, tidak menyinari mereka. Mereka boleh lakukan apa sahaja yang mereka mahu. Dan yang jadi sasaran ialah orang Yahudi. Dan begitulah perasaan saya ketika berjalan di lapangan terbang. Orang Yahudi dengan sorotan tertumpu pada saya, dan semua orang lain dengan pakaian mereka yang cantik. Atau mungkin pakaian mereka tidak begitu cantik dan pandangan dunia mereka yang sangat berbeza daripada saya. Tiada apa-apa. Dan Kita selebriti. begitulah kita. Dunia. Dan ia memang gila. Ya, terkenal jahat. Boleh saya cakap? Sebelum kita tamat, kita beralih kepada wira-wira minggu ini. Shoshana, siapa wira Anda? Baiklah, wira saya ialah Hakim Babi Shima Group. Saya harap saya sebut dengan betul kerana beliau telah menunjukkan. Sebenarnya beliau berasal dari Britain. Beliau adalah seorang hakim dari Britain. Dan beliau telah menunjukkan bagaimana rupa kedaulatan undang-undang yang sebenar. Berani, berprinsip, dan tidak gentar. Walaupun berdepan dengan keganasan bermotifkan politik. Dan beliau telah menjatuhkan hukuman ke atas lelaki-lelaki yang melakukan serangan tikaman terhadap wartawan Iran, Zarati. Beliau memahami hakikat sebenar serangan itu, yaitu satu serangan yang dilakukan demi kepentingan rejim Iran, menyasarkan seorang wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Dan apabila beliau bercakap, beliau menjelaskannya dengan begitu jelas. Ini tidak boleh berlaku. Ini adalah keganasan yang bermotifkan politik. Ia didorong oleh budaya dan ia tidak boleh diterima. Dan beliau menjatuhkan hukuman berat kepada mereka, seperti yang kita katakan di Amerika Syarikat. Saya tidak pasti sama ada itu adalah ungkapan British, tetapi ia sesuai di sini. Beliau komited untuk melindungi kebebasan bersuara dan kebebasan menyatakan pendapat, tetapi bukan keganasan. Itu tidak boleh diterima. Kami ada satu klip pendek. Saya ingin tunjukkan kepada Anda betapa jelasnya beliau bercakap tentang apa yang betul, apa yang salah, apa yang baik, apa yang jahat. Dan kita semua berhutang budi kepada beliau. Dan harapnya ini akan menjadi masa depan di mana orang ramai sedar apa yang salah dan apa yang tidak boleh diterima, serta memastikan jalan-jalan kita bersih dan penjara digunakan sebagaimana sepatutnya, bukan dibiarkan terbuka. Anda belum mendedahkan apa yang menyebabkan Anda menentang masyarakat yang Anda dibesarkan di dalamnya. Pergi ke sekolah dan kolej di situ, bekerja di situ, dan di mana keluarga Anda dapat mengamalkan agama Anda dengan bebas dan aman. Anda memberitahu pegawai percubaan yang menyediakan laporan prahukuman bahawa keganasan di Palestin membuat Anda marah dan kecewa serta mendorong Anda. Mengagumi dan berkongsi retorik yang digunakan oleh pendakwah kebencian seperti Al-Alaki untuk meracuni fikiran. Menjelang Ogos tahun lepas, anda telah menjadi kawan rapat dengan seorang lelaki yang tidak lama kemudian akan melakukan serangan pengganas yang mengerikan yang menyasarkan komuniti Yahudi di bandar asal anda. Interaksi anda yang dirakam dalam video di masjid pada 9 Ogos menunjukkan dua lelaki yang sama-sama terlibat dan bersemangat merancang satu serangan kejam
terhadap sebuah kemudahan tentera British atas sebab agama dan politik. Contoh, anda mesti dijadikan amaran kepada lelaki yang tertarik dengan bentuk Islam militan, ganas dan merosakkan ini atas sebab agama atau politik. Dan bahagian kegemaran saya dalam klip itu ialah bagaimana dia berkata, Kitab Amsal Yahudi. Saya ada dengar. Itu sangat menarik. Saya macam, Okay. bagus. Sangat seorang wira yang sangat-sangat baik. Saya juga lega melihat bahawa sekali-sekala ada juga sesuatu yang baik datang dari UK. Syukur kepada Tuhan. Fleur, siapakah wira pilihan anda minggu ini? Jadi saya akan jadi sedikit tamak kerana saya tak dapat memilih antara dua wira. Kedua-duanya sangat berbeza dan datang daripada bidang yang sangat berbeza, tetapi kedua-duanya pada dasarnya adalah orang yang sanggup mempertahankan kebenaran. Baiklah, jadi harap bersabar dengan saya. Yang pertama ialah Van Jones. Van Jones, anda tahu, seorang wartawan di Amerika yang saya sangat hormati. Walaupun dari segi politik, beliau lebih cenderung kepada pihak Demokrat progresif. Tetapi, beliau sendiri pun tampil minggu lepas dan berkata, kita sudah jadi gila. Parti Demokrat akan hilang arah jika ia tidak dapat menyingkirkan Democratic Socialists of America. Parti Demokrat akan hilang arah jika ia mengatakan bahawa tidak sepatutnya ada polis. Apa yang awak katakan tadi, Emily? Parti Demokrat akan hilang arah jika membenci Israel menjadi perkara utama dalam agenda Parti Demokrat. Kemudian dia berkata, dia kembali keesokan harinya dan dia berkata, saya buat kenyataan ini dan nampaknya dia telah dibanjiri dengan panggilan dan mesej daripada ahli Demokrat yang takut dan berkata, syukur kepada Tuhan kerana kamu yang mengatakannya. Sekarang soalan saya ialah, kenapa perlu Van Jones yang bukan seorang ahli politik untuk tampil dan mengatakannya? Maksud saya, anda ada John Fetterman dan anda ada Richie Torres dan itu sahaja. Dan Van Jones. Jadi kadang-kadang ia memerlukan seseorang untuk tampil dan menyatakan bahawa Maharaja itu sebenarnya tidak berpakaian. Dan inilah yang sedang berlaku dalam Parti Demokratik. Dia tampil dan menyatakan bahawa mereka sudah menjadi tidak waras. Ini memang gila. Jadi itu satu contoh. Dan seseorang dalam bidang yang sangat berbeza tetapi melakukan sedikit perkara yang sama seperti Boy George yang baru sahaja tampil. Anda tahu Boy George kata, saya sentiasa menjadi kawan kepada orang Yahudi. Biarkan saya sendiri. Israel sentiasa menjadi negara yang akan saya bekerjasama, lawati dan cintai. Dan dia menerima kecaman hebat. Dan apa yang saya suka tentang dia ialah dia tetap bertegas dengan pendiriannya. Dan sekarang dia telah menghasilkan sebuah lagu bernama We Shall Dance Again bersama beberapa rakan kolaborasi dari Israel. Dia tetap bertegas dengan pendiriannya. Jadi saya mahu kedua-dua lelaki ini menjadi wira kerana mereka bercakap di tempat di mana semua orang bersembunyi tetapi mereka tampil ke hadapan dan menunjukkan keberanian. Saya suka Boy George. Yep. Menakjubkan. Ya. Dan dia langsung tak peduli. Awak Maksud tahu, saya, lagi banyak dia mereka tak kejar peduli. dia. Lagi mereka buat macam tu, lagi dia macam pergi mampus lah korang. Saya suka dia. Sebab saya pun pernah terfikir Tepat pada satu sekali. ketika, sebab saya memang macam tu. Pengurus itu berbangsa Yahudi, tapi saya fikir, mungkin ia akan kembali semula dan dia akan mula menarik diri. Tidak, dia masih teruskan. Ya, Dia bertindak tidak, lebih dia tegas. bertindak lebih Bertindak tegas lebih dan dia tegas. tidak akan berpatah balik ke belakang. Ya. Yang saya suka. Sedikit mengingatkan saya kepada Rappaport walaupun jenisnya sangat berbeza. Macam dia langsung tak peduli tentang apa-apa. Begitulah hakikatnya. Inilah dirinya. Awak boleh suka atau benci, dia tak kisah. Bellamy, siapa wira awak? Wira saya ialah Nick Matal. Nick Matal seorang yang luar biasa. Selama bertahun-tahun saya memang mengikuti dia secara diam-diam sebelum dia jadi sangat terkenal. Dia seorang pencipta digital dan seseorang yang bukan Yahudi tetapi berkahwin dengan seorang Yahudi dan dia sangat bangga dengan perkara itu. Dan dia sangat berpengetahuan bukan sahaja tentang geopolitik tetapi juga sentiasa dapat memahami inti parti sebenar, apa yang diperjuangkan oleh orang yang sedang berdebat dengannya. Jadi ada satu klip ini, sila lihat. Perkataan Yahudi tidak wujud sehingga sekitar tahun 1500-an. Sebenarnya, huruf J dicipta pada tahun 1524. Sebenarnya ia akan menjadi papan memang penuh kekunci dengan asal ia. omong Ia kosong. sebenarnya berasal Ya. dari yang asal, Ibrani. Dan ia sebenarnya merujuk kepada pembuangan ke Babylon. Kamu salah. Ivrit, ia bukan dipanggil Ibrani, ia dipanggil Ivrit. Dan orang Yahudi Ia suci, apabila mereka... sial. Habislah kau. Bro, Itulah boleh aku maksudnya. keluarkan Apa telefon yang aku kau cakap sekejap? ni? Perkataan Ibrani untuk Ibrani. Sekarang juga Inception ya. Kita Kita berpusing-pusing. berpusing-pusing. Mari Tiada kita hala tamatkan tuju. ini. Ya, Ya, bro. bro. Dah lama Maksud dah aku, bro. Kau cuma cuba tukar definisi. Ya. Jadi aku tahu. Edit saya. Terima kasih. Oke, habiskan sekarang. Okey, itu tidak. Macam mana awak fikir? Aku dah penat dengan orang macam kau, bro. Ya. Semoga berjaya, kawan. Apa yang saya suka tentang itu ialah hakikat bahawa lelaki ini berkata kepada orang yang sedang berdebat dengannya dalam bahasa Ibrani, Ivrit bukan bermaksud Ibrani. Dan saya macam, maaf, apa? Dan dia berkata, tidak, itu bukan maksud sebenarnya. Dan dia berkata, tunggu sekejap. Jadi apa yang kamu cuba katakan?
Dan lelaki itu terus berkeras, seperti, kamu bodoh, kamu sangat dungu. Itu sebenarnya bukan maksudnya. Akhirnya dia type di telefonnya kerana mereka seperti kita asyik berpusing-pusing, cuba hentikan dia. Dan dia buka telefonnya, dia kata, apa yang tertulis di sini? Dan dia kata, saya tak peduli pun apa yang tertulis di situ. Tak, kalau itu bukan bahasa Ibrani. Saya pun macam, okay, wow, itu perkara paling mudah. Perkara paling mudah. Ia tidak wujud. Jadi saya rasa dia benar-benar seorang wira. Dan saya rasa, terutamanya untuk saya tidak akan mempunyai kesabaran untuk melakukan itu. Saya seorang yang tidak sepatutnya ada kuali berhampiran saya kerana saya akan hayun. Itu juga pasti menghiburkan. Macam ya, kita patut belikan awak beberapa kuali juga. Saya boleh sahkan itu. Saya boleh sahkan itu. Saya akan tumbuk. Jadi ya, nasib baik awak bukan saya. Terima kasih banyak atas segala yang awak lakukan. Bukan sahaja untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk Israel. Dan saya harap istri awak tahu betapa bangganya kami semua terhadap awak. Dan dengan semua kebencian yang awak terima. Dan kemudian untuk semua kebencian yang kamu berdua terima, awak tahu tak? Teruskan melangkah ke hadapan. Ada begitu banyak lagi kasih sayang untuk awak di luar sana. Tak kira apa yang pembenci cuba katakan, kami tetap bersama awak. Terima kasih. Bagus. Ya. Ya, kedua-duanya, dia dan istrinya. Ya, kita kena bawa mereka masuk ke studio lepas ini. Bawa mereka masuk ke studio bila dia datang ke Israel nanti. Saya bersama dia beberapa minggu lepas di persidangan Kufi dan seorang lelaki muda datang kepadanya. Dia sangat teruja berjumpa dengannya dan saya berdiri di sebelahnya. Kami sedang bermain pool di bar dan dia tanya saya sama ada saya ibunya. Sama ada saya ibu Nick Matal, saya macam, ya Tuhan, adakah saya nampak setua itu? Tidak, betapa tidak sopannya. Tapi saya sayang Nick, saya suka kalau dapat jadi ibu Nick. Sangat comel. Dia memang hebat. Dia memang hebat. Jadi, wira saya minggu ini ialah seorang ahli Kongres, Tim Sheehy. Beliau telah menyampaikan ucapan di Dewan Perwakilan mengenai perang di Iran. Beliau sendiri adalah seorang veteran. Kita akan mainkan klipnya. Salah satu gelang Zionis itu. Dia telah terbelah dua oleh IFP buatan Iran. Rezim yang sedang kita lawan ini tidak peduli tentang politik kepartian kita. Mereka tidak peduli siapa yang Anda undi, kepada siapa Anda berdoa, atau di mana Anda tinggal. Mereka mahu membunuh kita semua. Dan mereka bukan sekedar berkata, mereka benar-benar melakukannya. Dan mereka telah melakukannya selama 47 tahun. Ini adalah perang yang dipilih sendiri. Demokrat memang betul. Ia ada perang yang dipilih sendiri, yang dimulakan oleh sekumpulan pengganas radikal gila yang mengambil alih sebuah negara yang indah 47 tahun lalu. Pada dasarnya, kali pertama saya melihat ucapan ini, ia benar-benar membuat saya menangis. Karena melihat seseorang yang begitu jelas mempunyai kaitan pribadi dengan isu ini, pertama sekali yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan Amerika Syarikat, dan yang melihat dengan sangat jelas ideologi dan mentaliti di sebalik Republik Islam, dan bagaimana ia menjadi ancaman langsung dan segera kepada rakyat Amerika. Ia satu kelegaan di satu pihak untuk mendengar perkara itu. Dan di pihak yang lain, ia seolah-olah menjadi beban yang lebih berat kerana ia seperti diingatkan, bukan sahaja, anda tahu, saya banyak bekerja dengan rakyat Iran, di dalam Iran, diaspora Iran di seluruh dunia. Dan saya dengar kisah-kisah ngeri tentang pengalaman mereka, dan dalam beberapa kes, apa yang sedang berlaku sekarang dengan beberapa kenalan yang saya ada. Tetapi saya tidak begitu kerap mendengar sisi Amerika tentang perkara itu, dan bagaimana ia telah memberi kesan kepada kehidupan rakyat Amerika, serta memisahkan keluarga sepenuhnya. Bukan sahaja dalam beberapa tahun kebelakangan ini dengan perang Irak atau apa yang berlaku di Afghanistan dengan tentera AS, tetapi selama 47 tahun. Rejim ini naik berkuasa dengan menculik dan menahan rakyat Amerika sebagai tebusan di kedutaan Amerika selama lebih setahun. Beginilah rejim ini sejak hari pertama. Ini bukan tentang Israel. Ia juga bukan tentang orang Yahudi. Ini tentang Amerika Syarikat. Dan jika Anda sayangkan negara Anda, dan Anda sayangkan rakyat Anda, dan Anda mahu hidup dalam keamanan dan keselamatan, satu-satunya cara untuk melakukannya dalam jangka masa panjang ialah berdiri tanpa rasa malu dan tanpa takut menentang Republik Islam dan segala yang diperjuangkannya, karena ia mahu memusnahkan Anda. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli Kongres ini atas kata-kata jujurnya dan keberaniannya, serta karena menunjukkan melalui pengalaman dan traumanya sendiri betapa pentingnya isu ini kepada setiap
rakyat Amerika. Jadi, Wakil Rakyat Tim Sheehy, Anda adalah wira saya minggu ini. Memang sangat luar biasa. Dan saya rasa apa-apa. Sebelum dia pun sebab ketika dia seperti menceritakan kisah itu, dia menanggalkan gelang kawannya yang merupakan seorang askar yang telah gugur seperti ia menambah begitu banyak konteks kepada segala yang baru sahaja Anda katakan. Kerana dia berkata, saya tidak bercakap tentang perkara ini sebagai seseorang yang terpisah daripada. Saya tidak bersetuju untuk Baca melaporkan. satu laporan, Tidak, awak awak tak boleh. tahu? Kita tak perlu diberi taklimat tentangnya. Dia telah melalui, melihat dan mengalami. Dan apa? Jadi ia membuat saya menangis. Seperti yang saya katakan, ia sangat menyentuh hati saya kerana saya fikir, wow, bagaimana boleh begitu ramai orang begitu buta? Namun, ada seseorang yang memberitahu Anda. Setiap aspeknya yang memang memberi kesan kepada Anda. Yang memang mempengaruhi Anda. Kenapa? Kerana Anda seorang rakyat Amerika. Ya. Tidak cukup orang yang mendengar itu. Jadi, ya, itu pilihan wira yang bagus. Saya gembira. Saya gembira ia menjadi tular. Tetapi kita perlu mengakhiri untuk minggu ini. Tapi kita sebenarnya boleh berbual selama berjam-jam. Tapi kita memang perlu mengakhiri. Jadi terima kasih kerana bersama kami di JNS untuk The Quad dan kita jumpa lagi minggu depan.